berikan untuk kertas 2. Okey, so kita ada 3 bahagian. Bahagian pertama, bahagian A, ada 4 soalan. Okey, soalan 1 hingga soalan 4 dia berkonsepkan ataupun soalan berkisahkan tentang eksperimen lah, mengeksperimen. Okey, contoh soalan dia macam dia akan tanya tentang hipotesis, okey, inference, pemboleh ubah, apa lagi pemerhatian. Okey, itu contoh-contoh untuk soalan 1 hingga 4 lah. Okey, bahagian B kita ada soalan 5 hingga 9, soalan yang berkisahkan tentang mengkonsepsi, maksudnya tentang fakta-fakta, okey, dia punya dia punya konsep semua tu lah. Okey, untuk yang ketiga adalah bahagian C, soalan 10, soalan 11 dan soalan 12. Okey, soalan yang 10 adalah soalan wajib anda jawab. Okey, terus soalan 10 ini berdasarkan eksperimen. Okey, soalan yang ke-11 atau soalan 12, pilih salah satu saja. Maksudnya soalan 10 ni wajib jawab 10 dan 11 ataupun 10 dan 12. Okay, so awak boleh pilih mana satu antara soalan 11 ataupun soalan 12. Okay, soalan 11 ni dia berkisahkan tentang penyelesaian masalah. Okay, manakala untuk yang ke-12 ini adalah berkisahkan tentang konsep awal dan konsep sebenar. Okay, mungkin dari segi general ni umum ni kamu tak nampak lagi macam mana dia punya format keadaan sebenar. Okey, tak apa, nanti lepas habis cuti nanti sebelum kamu punya peperiksaan akhir tahun, cikgu akan tunjukkanlah contoh kertas 2 untuk kertas 1 dan kertas 2 untuk kita tengoklah bersama-sama. Okey, supaya kamu tak terkejutlah nanti kalau PAT nanti tiba-tiba soalan dia lain macam ke apa. Okey, saya dah terangkan sikit tentang format. Okey, so hari ini cikgu akan teruskan bab yang ke-11. Okey. So kebanyakan kelas saya keruing, gaharu, jati dengan menanti. Memang kita dah masuk dalam topik 11 ni. Okey, daya dan gerakan. Cumanya saya lah untuk kelas saya 4 menanti saya tak sempat sentuh secara detail tentang topik ini. Okey. So saya ulang sedikit sebab topik ini dia 11.2 dia berkaitan dengan graf. Okey, nak tahu cara pengiraan graf, kamu kena tahu dulu rumus-rumus yang berkaitan. Okey. So dalam bab ini 11.1 tentang gerakan linear. So kamu kena tahu tentang laju, hal laju dan pecutan dan rumus serta pengiraan. Okey. So saya flashback sikitlah tentang pengiraan untuk topik untuk subtopik 11.1 ni. Okey, so saya mulakan dengan hal laju. Okey, apa itu hal laju? Hal laju ialah kadar perubahan sesaran. Okey, unit untuk hal laju adalah meter per saat. Okey, so ini adalah rumus untuk hal laju. Okey, so awak ingat sesaran bahagikan dengan masa. Okey, untuk yang kedua, so bagaimana kita nak kira hal laju ni? Ini contoh soalan, so saya berikan satu soalan, so jawapan kita akan cuba kira bersama-sama lah. So kalau ada kalkulator dengan kamu ataupun ada handphone dengan kamu, so kamu boleh kira lah berapakah jawapan untuk soalan yang pertama ini. Okey, so soalan yang pertama, sebuah basikal bergerak sejauh 320 km. Okey, dalam tempoh 6 jam 30 minit. Okey, so berapakah hal laju basikal ini dalam unit kilometer per jam? Okey, satu markah. Nampak tak slide cikgu? Cikgu besarkan slideshow. Okey. So jawapan, ada tak yang nak share jawapan? Boleh kira tak? Okey, awak punya sesaran berapa? 320 kilometer. Okey, awak punya masa 6 jam 30 minit. Okey, so berapakah hal laju basikal? So rumus adalah hal laju adalah sesaran bagikan dengan masa. Okey. Soalan dah minta unit yang perlu awak berikan jawapan dalam unit kilometer per jam. So kalau dalam untuk sesaran, dia dah bagi dalam bentuk kilometer. Perlu tukar unit lagi tak? Tak perlu sebab dalam unit kilometer. Tapi untuk masa, cuba awak tengok masa ni dia bagi dalam bentuk 6 jam 30 minit. Perlu tak convert kepada unit lain? Perlu perlu. Kenapa? Soalan dah minta per jam. Okay, so 6 jam ni tak perlu convert. Kena convert apa? 30 minit saja. Okay, so 30 minit ni berapa jam? Setengah jam. Okay, so cuba tengok. Sama tak jawapan awak dengan jawapan yang diberikan? Okay, jawapan pertama, soalan pertama adalah
320 kilometer bahagikan dengan 6.5 jam. Okay, so bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat 49.23 kilometer per jam. Okay, sama tak jawapan awak dengan jawapan slide? Sama-sama. Sama Okay, soalan yang kedua pun sama juga tentang hal laju. Soalan yang kedua, okay, sebuah kereta bergerak kelajuan 80 km per jam. Berapa lamakah masa yang diambil oleh kereta ini untuk bergerak sejauh 60 km? Okay, sekarang ni, tadi soalan nombor 1 dia minta awak kirakan hal laju. Sekarang ni dia minta awak carikan apa? Masa. So dia putar sikit je soalan, tapi still lagi awak kena pegang rumus hal laju sama juga sesaran bahagikan dengan masa. So masukkan maklumat yang diberikan. Ini adalah hal laju. Macam mana cikgu tahu ini hal laju? Sebab dia ada kilometer per jam. Nampak dia unik macam ni, itu adalah awak punya hal laju. Okay? So, sudah diberikan hal laju kepada awak 80 km per jam. So masukkan ke kawasan sini, ke hal laju. Okay. Sesaran sudah diberikan berapa? Sini 60 km. So soalan tanya berapa? Masa. So masa sini. Okay. So masukkan dalam rumus awak. So awak dapat berapa jawapan awak? Ada nak share tak jawapan? Ada yang nak respon? Nak share jawapan? Dapat berapa? Tak ada? Tak apalah, cikgu teruskan Okey. Okay, untuk soalan yang kedua. Ingat lagi jawapan apa soalan dia? Ini jawapan dia Okey, so 60 km adalah awak punya sesaran. Okay, 80 ini adalah awak punya hal laju, 80 km per jam. So kita nak cari masa, masukkan dalam rumus. So awak akan dapat masa dia adalah 45 minit. Okay, dapat? Jelas tak? Jelas Okay, cikgu teruskan dengan sedikit slide tentang gerakan linear. Okay, apa itu gerakan linear? Gerakan linear ialah gerakan suatu objek dalam lintasan yang lurus. Okay. So jarak itu maksud dia apa? Jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan sesuatu objek. Okay, apa itu sesaran? Jarak lintasan terpendek menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu. Okay, unit untuk jarak dan sesaran adalah meter. So kamu boleh tengok pada gambar rajah ni lah. Dalam gambar rajah di sebelah kamu tu ada dua buah rumah Rumah A dengan rumah B. Okay, so macam mana nak bezakan antara jarak dengan sesaran? Okay, awak tengok jarak dia kata apa? Jumlah panjang lintasan gerakan. Okay, so jumlah dia adalah X tambah dengan Y. Maksudnya X tambah Y adalah awak punya jarak. Okay, kalau untuk sesaran, okay, maksud dia apa? Jarak lintasan terpendek. Bila terpendek maksud dia shortcut way. Shortcut dia maksudnya dia tak lalu X, tak lalu Y, dia terus Z, direct Z, laluan Z. Kenapa inilah paling orang kata pintas lah, paling pendek, jarak paling pendek. Okay. Macam mana nak kira jarak? Okay, saya dah beritahu tadi X tambah dengan Y adalah jarak, sesaran adalah Z. Okay. So apa beza jarak dengan sesaran ni? Okay. So jarak ni adalah skala jarak skala vektor ke skala ni? Vektor ke ni? Skala. Kalau ni vektor Tataran vektor. Ada arah. Okey, jarak adalah kuantiti vektor, manakala sesaran adalah kuantiti sorry. Apa dia? Jarak kuantiti skalar. Okey, jarak adalah kuantiti skalar, manakala sesaran adalah kuantiti vektor. Okey, apa beza tu? Sebab sesaran ni dia ada arah. Okey, arah tertentu. Sebab tu dia adalah kuantiti vektor. Okey. Ada sikit lah. Okey, untuk laju. Okey, tadi hal laju. Ini laju. So awak tengok pada rumus untuk laju, jarak bahagikan dengan masa. Okey, so tadi hal laju ingat lagi tak rumus dia apa? Hal laju adalah sesaran. Okey, so beza sikit lah antara hal laju dengan jarak. Hal laju dengan laju. Perbezaannya adalah di kawasan sini. Di sini. Kalau hal laju tadi, sesaran bahagikan dengan masa. Kalau laju, jarak bahagikan dengan masa.
Okey, tapi dia punya persamaan dia still lagi sama. Okey, dia punya unit adalah dalam meter per saat. So kita tengok apa itu laju. Laju ialah kadar perubahan jarak. Apa itu laju purata? Jumlah kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui. Okey, unit untuk laju dan laju purata adalah dalam meter per saat. Okey. Kita tengok exercise sikitlah. Okey. Okey, soalan berkaitan dengan laju. Okey. Seorang pemain bola sepak telah menyepak sebiji bola sejauh 30 meter dalam tempoh 5 saat. Berapakah kelajuan? Okey. So dia punya jarak adalah 30 meter. Okey. Masa diberikan adalah dalam tempoh 5 saat. So berapakah kelajuan bola itu? Okey, kalau dalam soalan ni dia tak mention nak kira nak kena convertkan unit kilometer ke meter ke, so tak perlu kamu tengoklah soalan tu. Kalau dia minta pertukaran unit kamu perlu tukar, tapi kalau dalam soalan dia tak mention apa-apa, so kalau kamu boleh gunakan saja nilai yang diberikan. Okey, so 30 meter bahagikan dengan 5 saat. So masukkan dalam awak punya rumus ni, laju, jarak 30 meter, masa 5 saat. So dapat jawapan berapa? Okay, 6 meter per saat Okay. So perlu convert tak kepada kilometer ke apa ke, tak payahlah. Kalau soalan tak minta tak perlu. Just follow nilai yang diberikan dalam soalan saja. Okay. Yang kedua adalah berkaitan dengan pecutan. So apa itu pecutan? Pecutan ialah kadar perubahan hal laju. Okay. So unit SI bagi pecutan adalah meter per saat. Okay, cara sebutan dia macam itulah. Meter per saat. Kenapa? Sebab dia saat kuasa 2. Okay, macam mana boleh dapat saat kuasa 2 ni? Nanti kita tengok daripada dia punya formula. Okay, formula untuk pecutan adalah perubahan hal laju bahagikan dengan masa yang diambil. Okay, so perubahan laju ni, ingat lagi tak hal laju tadi? Hal laju adalah rumus, dia adalah sesaran bahagikan dengan masa. So awak akan dapat, inilah masukkan dalam rumus ni hal laju akhir. Okay, rumus di sini adalah sesaran bahagikan masa untuk akhir. Ini adalah sesaran bahagi masa untuk awal. So awak bahagikan dengan masa yang diambil. Okey. So contoh soalan sama. Okey. Soalan ni ada 2 markah. Kenapa 2 markah? Satu, kamu kena cari berkaitan dengan hal laju dulu. Yang kedua, kamu kena carikan jawapan untuk pecutan. Sebab tu ada 2 markah di situ. Okey. So awak tengok soalan dia adalah Ali menghidupkan enjin kereta lalu memulakan perjalanan dengan hal laju kereta 90 km per jam selama 2 jam. Berapakah pecutan kereta Ali? Okey, kalau berbalik kepada rumus yang tadi. Okey. So nak cari pecutan kena ada hal laju akhir dengan hal laju awal. Tapi dalam soalan ni kamu boleh perhatikan dia ada bagi satu hal laju je. So awak kena pasti dulu ini adalah hal laju awal ke hal laju akhir. Boleh tak seorang respon soalan cikgu? Akhir. Macam mana kamu dapat tahu akhir? Sebab dia dah mula. Sebab dia memulakan perjalanan. Okey, maksudnya awak tengok tips kenal pasti nilai hal laju akhir dan hal laju awal dahulu. Okey, enjin kereta dihidupkan, maksudnya kereta ini pada waktu ini tidak bergerak kan. So bila tidak bergerak, dia punya hal laju adalah kosong lah. Okey, kosong. Jadinya ini adalah hal laju akhir awak Ini laju akhir awak. Sekarang ni awak masukkan rumus awak ke dalam, masukkan nilai ke dalam rumus, ikut rumus yang diberikan. Okay. So hal laju akhir adalah 90, hal laju awal adalah kosong sebab menghidupkan enjin kereta adalah kosong, tidak bergerak lagi. Okay, bahagikan dengan masa yang diberikan adalah 2 jam. Okay, so bila masukkan rumus awak akan dapat jawapan macam inilah. 90 tolak dengan kosong, bahagikan dengan 2 jam, so awak akan dapat jawapan 45 km per jam. Maksudnya awak punya pecutan adalah, pecutan kereta Ali adalah 45 km per jam. Okey. Okey, soalan yang kedua. Kita tengok dulu. Ni revision sebab awak dah belajar kan. Saya nak ingatkan balik. Okey, soalan kedua berkaitan dengan Abu pula. Okay, Abu membawa kereta pada hal laju 60 km per jam selama 30 minit. Abu terpaksa menekan brek dengan segera apabila seekor anjing tiba-tiba melintas
melintasi jalan. Berapakah nyah pecutan? Okey, apa itu maksud nyah pecutan? Okay, nanti awak tengok apa yang dimasukkan dengan nyah pecutan. Okey. So kita nak kena tentukan samalah nak kena tentukan halaju awal dengan halaju akhir bagi kereta abu. Okay, sekarang ni halaju diberikan adalah 360. So 60 ni halaju awal ke halaju akhir? Awak kena carikan dulu. Awal. Awal. Kenapa awal? Sebab dia tekan brake tu akhir tu. Okey, maksudnya abu ni dia tengah bawa kereta. Okey, pada kelajuan 60 km per jam. Okay, tapi tiba-tiba angin melintas. So dia buat apa? Dia brake. So bila brake, kereta tu apa yang berlaku pada kereta tadi? Berhentilah. Okay, so ini adalah awak punya halaju awal. Tiba-tiba kereta berhenti tu adalah awak punya halaju akhir. So halaju akhir awak berapa sini? Kosong lah. Okay, so masukkan ke dalam rumus yang berkaitan. Okay, ini dia punya tips dia. Abu menekan brake kereta, masa kereta dihentikan, maka halaju akhir adalah kosong. Okay, so masukkan rumus, masukkan nilai dalam rumus. Halaju akhir adalah kosong. Okay, halaju awal adalah 60. Bahagikan dengan masa 30 minit ni tukar kepada jam dulu. Kenapa perlu tukar kepada jam dulu? Sebab cuba tengok unit ni. Kan? Ini kan unit dia jam. Unit dia pun jam. Masa, jam. So 30 minit tukar kepada unit jam dahulu. Okay. So masukkan dalam rumus, awak akan dapat dapat jawapan. Okey. Simbol negatif bermaksud nyah pecutan. Okey. Cuba ingat balik awak punya soalan ni. Berapakah nyah pecutan? So kenapa nyah pecutan? Sebab awak akan dapat nanti nilai dia negatif. Kenapa nilai negatif? Kosong tolak dengan 60, awak akan dapat negatif 60 kan? Sebab tu jawapan awak negatif ni mewakili nyah pecutan yang dialami. Okey. So jawapan untuk soalan yang kedua adalah awal ni lah. Okey. Kosong tolak 60. Okey, bahagikan dengan 0.5. Ini dapat mana 0.5 ni? Tukar kepada unit jam lah. 30 minit tadi tukar kepada jam, so dapat 0.5. Sebab tu jawapan awak dapat negatif. Negatif ni 120 km per jam. Maksudnya kereta abu tadi mengalami nyah pecutan negatif 120 km per jam. Okey, negatif ni mewakili nyah pecutan. Okey? Boleh Okey. So ini tentang jangka masa detik pun dah buat eksperimen tentang troli. Tu ingat lagi tak eksperimen troli? Okey. Okey. So troli ni saya go through je lah tentang ini sebab kita dah buat dah. Okey. So saya nak stresskan di sini, saya nak tekankan di sini adalah jarak antara satu titik kepada titik yang lain ni kita panggil 1 detik lah. Okey. Titik pertama kepada titik kedua ini ataupun gap ni lah kita panggil sebagai 1 detik. Daripada titik pertama nak bergerak kepada titik kedua, okey, masa yang diambil adalah 0.02 saat. Okey, so macam kita nak kira halaju untuk pita detik ni, okey. So dia punya halaju dia kata 10 bagikan dengan 0.08, kita tengok nantilah. Okey, so ini tentang jangka masa detik sikit. Okey, ni saya go through cepat-cepat je. Okey. Okay, daripada jangka masa detik ni kita boleh tentukan halaju dengan pecutan. Okay, so kita tengoklah macam mana nak kirakan halaju dan pecutan. Okay, contoh halaju dia dah bagi sesaran kat sini adalah 10 cm. Okay, so masa yang diambil adalah 0.08. Kenapa 0.08? Okay, so ada 4 detik 1, 2, 3, 4 ataupun 4 gap. So kita ada 4 gap, 4 detik ni darabkan dengan satu gap ini, 1 detik ini mewakili 0.02 saat. So awak darabkan dengan 0.02 saat dapat 0.08 lah. So halaju objek adalah 10 bagi dengan 0.08 adalah 125 cm per saat. Okay, tengok unit lah. cm guna saat juga. Okay. So itu cara nak kira halaju, ini cara kira pecutan pula. Okay. So kalau awak tengok ini pita detik ini menunjukkan halaju seragam, pecutan adalah sifar. Kenapa pecutan sifar? Sebab awak tengok dia punya sesaran panjang pita detik adalah 14 cm. Okey, kat sini panjang 14 cm. Masa yang diambil adalah 0.1. Kenapa dapat 0.1? Daripada satu titik yang kedua, 1 detik mewakili 0.02 saat. So 0.02 saat darabkan dengan 1, 2, 3, 4, 5. So awak akan dapat jawapan 0.1 saat. Okey, so macam nak kira halaju seragam untuk objek ini.
Okay, 14, okay, 14 cm panjang bahagikan dengan masa 0.01 saat, awak akan dapat laju seragam adalah 140 cm per saat. Sorry ini unit untuk pecutan kan? Sorry, ini negatif 1 sepatutnya ni. Sorry ni patutnya negatif 1, bukan negatif 2. Ini, sini salah ni. Okay, ni negatif 1. Maaf. Okay. Okay, kalau untuk laju objek bertambah, so kalau awak tengok panjang pita detik 1 dengan pita detik 2 ni berbeza. So awak tengok untuk pita detik 1, so panjang dia berapa sini? 8 cm 8 cm. Untuk yang kedua adalah 12 cm. Okay, so cara nak kira pecutan untuk kedua-kedua ini adalah P1 ini mewakili awak punya laju awal. Okay, so 8 bahagikan dengan masa yang diambil adalah 0.1. Awak akan dapat, masukkan rumus, dapat 80 cm per saat. Untuk laju akhir, P2, okay, awak punya panjang adalah 12 cm. Masukkan rumus 12 bahagikan dengan masa 0.1 saat. Okay, so awak akan dapat 120 cm. So pecutan rumus dia, cara nak kira adalah laju akhir laju awal bahagikan dengan masa, berapa masa? Okey. Cara nak kira masa ni, awak tengok ada berapa pita detik? 3 kan? 1, 2, 3. Pita detik, 3 tolakkan dengan 1. Okey. Ini adalah masa dia, 5 darab 0.0 adalah 0.1. So maksudnya 2 darab dengan 0.1. Okay, so anda akan dapat jawapan ni adalah 200 cm per saat. Okey. Okay, ini menunjukkan laju ni bertambah. Kenapa bertambah? Awak tengoklah dia punya titik pun semakin lama makin jauh kan. Kalau P1 ni titik ada, dia punya kedudukan titik 1 kepada titik 2 ni dekat kan. So bila makin lama makin jauh maksudnya dia, laju kita bertambah lah. Okay, manakala untuk contoh yang ni, awak tengok titik-titik dia ni daripada jauh, daripada jarak-jarak dia semakin lama semakin rapat semakin dekat. So apa yang berlaku? Laju objek berkurang. Okay, macam yang kita nak kira sama juga. Okay, so ini mewakili awak punya laju awal. Ini laju akhir awak. So, nak kira macam mana? Sama juga, masukkan rumus. Untuk P1, okay, awak punya panjang adalah 12 cm. Masa awak adalah berapa? 0.1 saat. Okay, so bila awak masukkan rumus, awak akan dapat 120 cm per saat. Okay, bila laju akhir, okay, awak akan guna yang ni. Okay, sama jugalah. So, berapa panjang dia? 8 cm. Okey, bagikan dengan masa 0.1 saat. So, awak akan dapat 80 cm per saat. Okey, so masukkan rumus untuk pecutan. So, pecutan objek adalah tolakkanlah. Okey, 80 tolakkan dengan 120. Masa pun samalah sebab ada 3 pita detik. So, 3 tolakkan dengan 1. Okey, bahagikan dengan masa 0.1 saat. So, awak akan dapat jawapan negatif 200 Okey. Negatif 200. Kenapa negatif? Sebab mengalami nyah pecutan. Maksudnya kereta awak ni daripada bergerak laju sampai dia bergerak makin slow dan akhirnya adalah berhentilah. Okey, so maksudnya nyah pecutan berlaku lah kat situ. Okey. So ini awak kena tahulah dia punya jenis-jenis gerakan linear. Okey, sikit lagi tentang ni. Okey, awak tengok kalau awak tengok satu titik, pada titik seterusnya kalau awak nak nampak dia punya pergerakan ataupun dia punya jarak dia sama jauh, dia bermaksud dia adalah corak pergerakan adalah laju dia seragam. Okey, nampak tak dia punya jarak antara satu titik pada titik yang lain. Satu detik ni dia punya jarak dia sama je. Bila sama tu maksudnya laju seragam, bermaksud pecutan sifar, tidak berlakunya pecutan. Maksudnya dia bawa kereta tu dipandu secara laju seragam lah, steady je. Okey. Tapi untuk B ni, kalau awak tengok jarak titik 1 pada titik yang kedua, okay, 1 detik ni dia jauh kan. Tapi bila kedua kepada ketiga dia dah semakin dekat, semakin rapat. Kalau ketiga keempat ni pun semakin rapat, keempat kelima pun semakin rapat. Nampak tak dia punya pattern dia? Daripada jauh semakin dekat lagi dekat. Okey, maksudnya berlakunya pecutan secara seragam. Okey. Kalau untuk C pula awak tengok satu titik dengan titik yang kedua, awak tengok dia punya jarak dia dekat.
Tapi bila semakin lama dia jadi jarak dia semakin bertambah kan. So bila semakin bertambah bermaksud bergerak dengan nyah pecutan seragam. Okey. Betul ke ni? Sekejap. Betul lah. Okey. So okey, pita detik A ni. Cuba tengok dia punya penerangan dia. Okay, pita detik A menunjukkan jarak antara titik yang seragam, maka halaju seragam. Untuk B, pita detik B menunjukkan jarak antara dua titik semakin mengecil. So, bila semakin mengecil, halaju bertambah dan objek mengalami pecutan. Okay, kalau untuk pita detik C, okay, menunjukkan jarak dua titik semakin besar. So, bila semakin besar, maka halaju berkurang dan objek mengalami nyah pecutan. Okay, ini tentang pattern-pattern pada pita detik lah. Okay, so ini saya harap awak dah faham tentang cara nak mengira laju, halaju dan pecutan, sebab hari ni kita akan mengira nilai yang melibatkan graf gerakan linear. Okay, so ada dua jenis graf. Okay, kita ada dua jenis graf linear. So yang pertama adalah melibatkan graf sesaran masa. Okay, dan yang kedua adalah graf halaju masa. Okay, so daripada graf ini kita boleh dapat tahu tentang sesaran dan halaju dan pecutan. Okay, kita tengoklah apa perbezaan dia nanti Okay, untuk graf sesaran masa, kita boleh tahu tentang sesaran objek. Maksudnya orang kata jarak terpendek lah objek itu. Kalau untuk graf halaju masa, kita boleh tahu tentang sesaran, boleh tahu juga halaju, boleh tahu juga tentang pecutan objek. Okay, so kita tengok satu persatu. Okay, kita mulakan dengan graf sesaran masa dulu. Okay. Tengok Okay. Ini adalah graf sesaran masa. So macam yang cikgu boleh tahu sesaran masa, tengok label pada paksi Y dia adalah sesaran dalam unit meter, paksi X adalah label dia adalah masa dalam unit saat. Okay. Awak tengok dia punya pattern. So awak tengok O maksudnya starting point kepada A. So penerangan ni adalah kecerunan adalah positif dan seragam. Maksudnya halaju seragam berlaku daripada O sehingga A. Okay. Pada AB, okay, kecerunan adalah sifar. Okay, halaju adalah sifar. Kenapa halaju sifar? Maksudnya kereta itu bergerak dengan halaju ni lah. Biasalah halaju seragam tak ada pecutan berlaku kat situ. Okay, halaju dia sama. Okay. Kalau untuk BC, awak tengok kecerunan adalah positif dan seragam, halaju seragam juga. Okay. Untuk CD, okay, kecerunan adalah negatif dan seragam. Okay, halaju adalah negatif dan seragam iaitu bergerak ke arah yang bertentangan. Okay, ini untuk sesaran masa lah. Sekejap cikgu tengah terima request macam-macam lah ni. Sekejap Okay. Ini pula tentang graf halaju masa. Okay. So tengok pattern dia macam ni. So macam nak tahu halaju masa sebab paksi Y adalah halaju. Okay, paksi X adalah masa. Okay. So tengok dia punya label dia PQ daripada P kepada Q. Okay. Kecerunan adalah positif dan seragam. Halaju bertambah secara seragam. Pecutan seragam. Okey, kalau untuk QR sini, okey, kecerunan adalah sifar. Kecerunan ni apa? Faham tak kecerunan tu apa? Kecerunan ni macam nampak tak dia punya ni kan meningkat kan? Maksudnya dia punya graf dia meningkat. So kecerunan nak cari yang ni kan? Nilai Y tolak dengan nilai X kan? Matematik. Okey, so itu dapat kecerunan lah. So QR ni kecerunan adalah sifar. Okay, halaju, malar dan pecutan sifar maksud dia. Okay, kalau kat sini RS pula. Okay, kecerunan adalah negatif dan seragam. Halaju berkurang secara seragam. Pecutan negatif atau nyah pecutan seragam. Kita tengoklah contoh-contoh soalan. Okay, tadi awak dah tengok graf. Okay, so kita tengok daripada graf ni dia boleh tanya macam-macam soalan tau.
Okay, so ini adalah graf sesaran dengan masa. Okay, kita cuba jawab sama-sama. Okay, graf di sebelah menunjukkan gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh. Okay, soalan yang pertama A, berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 2 saat pertama? Okay, so awak tengok graf ni. Dia dah minta pada 2 saat pertama, abaikan masa yang lain. So 2 saat kat mana? Kat sini 2 saat pertama dekat sini, 2 saat, 2 masa saat, 2 saat kat sini. So tarik awak punya ni lah guna pemaris, guna pensel guna pemaris. So tarik awak punya garisan ni ke atas. So awak dapat berapa kat sini? Seorang respon? Boleh? Berapa nilai kat sini? 4. 4 Okay. So kalau awak tengok 2 saat, so tarik pemaris dengan pensel, tarik. So awak tengok pada paksi Y awak akan dapat 4 meter. Okay, so untuk jawapan pertama adalah 4 meter. Nanti kita check betul tak jawapan kita. So satu markah kat situ. Okay, untuk yang kedua, dia tanya berapakah ya? Kan sesaran dengan masa kan? Ya, So 4 bagi 2, 1/2 lah. Tak, itu untuk graf lagi satu. Itu untuk hal laju. Oh, okay. Meyan Meyan itu adalah orang kata cara penyelesaian untuk cari itu melibatkan graf hal laju dengan masa. Ini graf sesaran dengan masa direct daripada graf awak akan dapat jawapan. Okay, so nanti saya tunjukkan contoh yang kedua Okay, thank you Meyan. Okay, untuk B, sorry ni B. Berapakah hal laju kereta mainan itu dari masa 8 saat hingga 13? So abaikan masa yang lain-lain, tengok pada masa 8. Sini masa 8 Okay, masa 13 dekat mana? Sini 13. Okay, so berapa nak cari hal laju kan? So awak kena ingat rumus hal laju macam mana? Hal laju akhir tolak hal laju awal bahagikan dengan masa. Betul? So yang kita cari dulu hal laju kita cari dulu untuk 8 saat. So bila 8 saat, berapa awak punya sesaran awak? Okay, 8 saat sesaran awak berapa sini? 4 kan? Okay, 4. Kalau 13? 8. 8 ke? Cuba tengok betul. Kalau 13, 9 kan? 9 kan? Dia punya ini kat sini. 9 Okay. Awak tengoklah. Ini yang pertama tadi, soalan pertama tadi So tadi 2 saat, okay, sesaran dalam 4. Kalau soalan yang kedua, so bila 8 saat, awak tengok yang merah ni, 8 saat dia punya sesaran adalah 4. Kalau 13 saat, sesaran dia adalah 9. So, yang mana hal laju akhir awak? Sini ke sini? Okay, hal laju akhir awak adalah kat sini So maksudnya awak punya hal laju akhir awak 9 tolakkan dengan 4. Masa awak 13 tolakkan dengan 8. Okay, so awak akan dapat jawapan 1 meter per saat. Jelas tak kat sini? Contoh yang kedua. Jelas tak? Ada tak yang ada masalah? Jelas. Jelas Ini daripada graf ni awak boleh cari jawapan lah. Senang saja. Saya harap tak adalah murid yang tinggalkan ruangan kosong kalau soalan macam ni keluar sebab sangat senang. Jawapan direct pada awak punya graf kalau awak betul-betul faham tentang graf ini. Okay. So mungkin A ni memang direct, nampak jelas. B ni mungkin kena kira sikit. Tapi bila kira tu kalau awak faham apa itu hal laju akhir tolak hal laju awal. Okay, so memang awak boleh, hal laju macam nak kira, itu kejutan, hal laju macam nak kira, orang kata tengok yang ni lah, yang soalan yang diberikan pada 13 saat, ini adalah jarak yang, sesaran yang kedua lah. Ini adalah sesaran yang pertama. So bila awak tolak tu, awak akan dapat jawapan lah untuk hal laju. Okay. So jarak sesaran yang pertama melibatkan 9 meter. Sesaran yang kedua melibatkan 4 meter. So bahagikan dengan masa kat sini adalah awak punya hal laju. So kita boleh kira juga tak apa nama dia punya pecutan kat sini? Boleh juga Okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay, ini adalah graf sama juga sesaran dengan masa. Okay. Soalan yang pertama, dia bagi tahu tentang gerakan sebuah motosikal. Okey, berapakah sesaran motor? Okey, selepas 3 saat. Satu markah. 3 saat kat mana?
Sini 3 saat kat sini. Okey. So kalau awak tengok, awak tarik awak punya pensel dengan pemaris ke atas, so awak akan dapat berapa? Sini 8. 8. Itu sasaran awak. 8 meter kan? Okey. Berapakah sasaran motor itu selepas 3 saat? So selepas 3 saat maksud dia kat sini lah. Okey. So jawapan awak berapa? 8. Okey, 8 meter. Nanti kita cek jawapan. Okey, untuk yang kedua B, berapakah laju motosikal itu dari saat 3 ke saat 6? Okey, saat 3 sini, saat 6 sini. So samalah, awak tarik pensel dengan pemaris awak, tarik ke atas. So bila 6, sasaran dia berapa? 8. Kan? Bila 3, tarik ke atas juga, sasaran dia berapa? 8. So berapakah laju? Sekarang ni, bila masukkan rumus, sasaran yang pertama, sasaran yang kedua adalah 8. Sasaran pertama pun 8. So bila 8 tolak 8, jawapannya kosong kan? So berapa awak punya laju? Fikir dulu. Okay, untuk B, 6 hingga ke 9 saat. Cuba tengok kan, bila masa 6 saat, sasaran awak berapa tarik ke atas? So sasaran awak adalah 8. So bila 9, sasaran awak berapa? Bila 9, sasaran berapa? Kosong. Kosong awak tarik ke tepi ni, kosong. Okey. So sekarang ni, kena masukkan dalam rumus lah. Okey, so macam mana cara penyelesaian dia? Okey, untuk yang pertama, untuk jawapannya adalah pertama, bila 3 saat, sasaran adalah 8. So daripada graf pendapat, untuk laju, okay, awak kena kira sikit. 3 hingga 6. 3 hingga 6. So untuk 6 sasaran dia 8. Untuk 3 pun sasaran dia 8 juga. So bila 8 tolak 8 kosong kan? Masa dia berapa? 6 tolak 3, 3. So kosong bahagikan dengan 3, still lagi kosong kan? So laju motor tu kosong lah. Sebab apa? Dia tidak berlaku tiada laju kat situ. Okay, tiada laju kat situ. Kosong lah laju tu. Okay, untuk saat yang ke-6 hingga ke-9 pula. Bila saat yang ke-6, berapa awak punya nilai awak ni? Okay, sasaran awak 8. Okay, ini sasaran yang pertama Kalau sasaran kedua awak tu 9. Okay, 9. Sasaran awak berapa tadi? Kosong. Okay, so bila kosong, tolakkan dengan 8, awak akan dapat negatif 8. 9 tolakkan dengan 6, dapat 3. So awak punya laju berapa? Negatif 2.67 meter per saat. Jadi kenapa negatif? Sebab dia semakin lama semakin slow. Maksudnya dia mengalami nyah kecutan. Jelas tak kat sini? Jelas. Jelas Okay. So itu adalah berkaitan dengan graf sasaran dengan masa. Okay, kalau untuk seterusnya tadi Mayan punya soalan ini melibatkan graf laju dengan masa. Okay, bila graf laju dengan masa, dia susah sikit tapi kalau awak faham, tak ada masalah. Boleh juga jawab. Okay, so saya akan terangkanlah. Okay, untuk graf laju masa, so laju masa. So tengok unit laju ni ingatlah. MS yang ke-1, masa dalam unit saat. Okay, penyelesaian masalah untuk graf laju masa. Okay, kita tengok soalan. Gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh. Okay, berapakah sasaran kereta mainan itu selepas 2 saat pertama? Okay, sekarang ni daripada awak punya graf ni, okay, dia minta sasaran. Tapi bila awak tengok dia punya graf dia melibatkan laju dengan masa. So boleh tahu ke sasaran secara direct daripada graf ni? Kita tengoklah. Okay, untuk B, dia tanya apa? Pecutan kereta mainan itu dari masa 4 hingga masa 6. Okay, so kita tengok cara penyelesaian macam mana. Okay, ni baru betul macam Mayan cakap tadi Mayan. Ingat tak Mayan? Awak kata separuh kan, 1/2. Ini cara nak cari sasaran untuk graf laju masa. Okay, so untuk cari sasaran untuk graf laju masa ni, so awak kena ambil luas bagi segitiga. Okay, so awak tengok awak punya luas segitiga sini soalan dia minta apa? 2 saat pertama. So 2 saat, 2 kat sini. So bila awak tengok, okay, awak punya data laju adalah 4. Kan? So masukkan nilai, guna luas segitiga. Luas segitiga ni dia punya rumus adalah 1/2 darab tapak darab tinggi kan. So tapak awak berapa kat sini? Tapak awak kita kata consider sebagai 2 lah tapak awak ni. Okay, so 1/2 darab 2, 4 ni tinggi. Masukkan tinggi 4. So bila awak kira, awak potong-potong dapat 4 meter. Ini sasaran untuk pada masa 2 saat yang pertama.
Jelas tak? Boleh. Jelas. Okey, untuk B, dia tanya berapakah pecutan kereta mainan itu dari masa 4 hingga 6. So tengok 4 hingga 6. Tengok bila 4, berapa halaju dia? 4. Bila 6, halaju dia berapa? 9. Okey, so sekarang ni, ini mewakili awak punya halaju akhir. Ini mewakili halaju awal awak. Okay, so halaju akhir, tolak halaju awal bahagikan dengan masa. Macam mana masukkan dalam awak punya rumus? 9, mana 9? 9 awak punya halaju 9 tolakkan dengan 4 halaju awal awak bahagikan dengan masa. 6 tolak dengan, kenapa 6 tolak dengan 2? 6 tolak dengan 4 kat sini. Betul tak? Ni salah kat sini. Sorry, ni 6 tolak dengan 4. So bila 5 bahagikan dengan 2 dapat 5.2. Betul lah? Betul tak? Okay. Sekali Okay. So saya ulang halaju akhir adalah 9. Tolak halaju awal adalah 4. So masa 6 bahagikan dengan 2, 6 tolak dengan 4 lah. So 2 masa kat sini, 2 saat kat sini. So masuk dalam rumus, so dapat 2.5 meter per saat. Per saat. Okay. Saat kuasa 2. Okay, jelas tak untuk soalan yang ni? Okay. Okay, saya akan stop pada pukul 10. Sebab setengah jam lagi saya nak minta awak tolong siapkan latihan yang saya dah up dalam Google Classroom. So saya akan playkanlah slide. Okay. So nanti saya akan sharekan link ini ke dalam group. Nanti awak dapatkan daripada awak punya guru kelas. Okay. So saya minta awak tolong akses GC ni. Okay. So jawab pada kertas yang boleh dilampirkan dalam soalan tu. Okay. Saya bagi masa lah sampai pukul 12 tengah hari ni kalau boleh. Hari ni juga tolong hantar sebab saya perlu semak. Okay, so soalan dia bentuk macam mana? Awak boleh tengok kat sini. Okay, so pastikan bila awak tekan awak punya tu. Nampak tak? Nampak. Nampak? Okay, so bila awak tekan link yang saya akan berikan nanti, so awak akan jumpalah kelas online Sains Tentang 4 ni, sesi 1 Jumaat 16 April 10. So ini saya dah tolong awak, saya uploadkan slide pada hari ini, slide tadi, okay, dalam 2 version, satu BM, satu BI untuk kelas DLP lah, okay. So awak boleh refer slide yang saya dah ajar tadi, okay, untuk awak, panduan kepada awak untuk awak selesaikan latihan nanti. Okay, awak tekan pada classwork ni, okay. So saya dah up satu exercise, so awak klik kat sini, so awak download lah, awak tekan, so kalau boleh awak tekannya, awak open with Google Docs ni supaya awak boleh edit di dalam tu. So tak perlu nak print out ke apa ke, tak payahlah. So terus tuliskan jawapan di dalam lampiran yang saya dah berikan kepada awak tu. So awak boleh edit kat sini. Okay, so tuliskan nama awak, awak punya tingkatan. So kalau tak tahu nak bulatkan jawapan macam mana, so awak boleh highlightkan lah. Boleh highlightkan jawapan mana yang awak pilih. Okay, so contohlah kalau jawapan pertama adalah A, highlightkan ni, awak highlightkan lah guna colour apa-apa selain pada hitam lah. Okay, merah ke, biru ke. So saya ada sertakan 13 soalan objektif. 13 ke 12 12 soalan objektif. Okay, so dan satu soalan subjektif lah. Okay, berkaitan dengan soalan subjektif ni senang je, berkaitan dengan pita detik tu. Ni pun awak dah buat aktiviti dalam makmal tentang troli, pergerakan troli tu. Okay, so awak boleh typekan jawapan dekat ruangan ni lah. Saya dah sediakan ruangan jawapan. So kalau agak-agak tak muat, awak boleh sambung di bawah lah. Okay, so ada satu soalan subjektif. 1, 2, 3, 4, 5 soalan je subjektif ni. Okay, kalau untuk objektif ada 13 soalan. Okay, so saya beri masa lah setengah jam untuk awak cuba jawab. Sebab saya tamatkan orang kata Google Meet ni awal sikit setengah jam supaya awak boleh jawab soalan. Bila dah siap, send balik kepada saya untuk saya semak lah. Okay,
So ada apa-apa nak tanya tak tentang Tak ada. jelas? Jelas. Okay, so saya harap untuk PDP hari ni awak boleh refer balik kalau lah saya cakap ni tak jelas ataupun awak termiss mana-mana info, boleh rujuk saya punya slide tadi, so boleh buat rujukan untuk cara nak menjawab. Okay, so nanti saya akan postkan link ini kepada guru kelas untuk guru kelas awak kepada awak. Okay, so jumpa lagi minggu depan pada hari dengan masa yang sama. Okay, jaga diri, stay at home. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Okay, see you next week. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Okay.